TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita bersiaran secara langsung selama 2 jam. Tadi kita dah belajar tentang seni. Hari ini di jam yang kedua pula kita nak belajar satu subjek yang saya rasa semua orang suka subjek ni, subjek favourite, iaitu geografi, di mana topiknya ialah pertumbuhan penduduk untuk murid-murid menengah atas. Tapi sebelum kita belajar ni mesti ada cikgu kita, dan cikgu kita hari ini datang jauh mai dari utara, dan cikgu kita ni pun bukan biasa-biasa kerana beliau pernah mendapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang, anugerah Guru Inovasi dan banyak lagi anugerah-anugerah lain ni. Jadi kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Banyaknya negara-negara dekat sini. Assalamualaikum, Mira. Satu, Waalaikumsalam. Mira buat apa tu? Saya tengah pilih negara ni. Negara untuk apa tu, Mira? Nak berhijrah. Oh, ya ke? Saya nak pilih negara yang boleh menjamin keselamatan. Ataupun yang kualiti boleh menjamin kualiti hidup. Ya, betul tu. Oh, kat Malaysia tak boleh menjamin ke kualiti hidup? Bukan tak menjamin. Tapi banyak sangat pilihan negara lain juga ni. Oh, okey. Boleh cikgu bantu Mira untuk pilih negara-negara tu? Boleh, cikgu. Mari, cikgu. Boleh? Okey, Mira. Jadi, Mira, kita nak mula dengan apa dulu? Saya nak mula dengan apa? Kita nak pilih negara dulu ke, cikgu? Okey, boleh. Untuk pengetahuan Mira, sebenarnya untuk menjamin kualiti hidup dalam sebuah negara ni, ada aspek yang perlu kita titik beratkan, iaitu kadar pertumbuhan penduduk. Wah, ada aspek tu kita nak titik beratkan tu, cikgu. Ya. Jadi dalam banyak negara ni nak tahu juga kan negara mana yang memenuhi aspek tu. Ya. Tapi sebelum kita tahu negara mana, cikgu, macam biasa kita buka dulu peletuk muka. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu Azmi. Baik. Okey, kemudian saya pula. Oh, situ Mira. Okey. Boleh, Mira? Terima kasih, cikgu. Baik. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka peletuk muka dan simpankan di dalam sampul peletuk muka. Itu cikgu punya, ya? Yes. Baik, ini dia cikgu Azmi. Dari utara, dari Kedah, cikgu. Ya, dari Kedah. Jauh mai, cikgu. Jauh mai, Okey. Cikgu, sebelum kita berbicara tentang negara tadi juga, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Katanya banyak sangat menang anugerah ni, cikgu. Tak ada. Baik, boleh cikgu kenalkan guna pantun? Silakan, cikgu. Boleh. Baik. Kunang-kunang di malam hari, harap rembulan datang bertamu. Tandang-tandang cikgu kemari, hajat hati berkongsi ilmu. Wah, hebatlah bantu cikgu. Baik, nama cikgu Azmi bin Mat Said dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin, Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Jadi seorang cikgu geografi lah, macam Mira cakap tadi. Baik, Mira. Jadi boleh cikgu teruskan? Boleh, cikgu. Okey, tadi Mira cakap nak cari negara yang boleh menjamin kualiti hidup kalau Mira berpindah. Okey, sebenarnya Mira ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Antaranya ialah kadar pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Jadi itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, yang pertama Mira, kadar pertumbuhan penduduk ni, sebelum tu cikgu nak gariskan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cikgu harap murid-murid dekat rumah dapat mengetahui tentang konsep pertumbuhan penduduk. Yang kedua, dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, dapat mentafsir komposisi piramid penduduk dan kesan-kesannya. Baik, jadi Mira, kita akan teruskan kepada objektif yang pertama, iaitu konsep pertumbuhan penduduk. Boleh, cikgu. Konsep pertumbuhan penduduk ini merujuk kepada perubahan bilangan penduduk di suatu tempat atau satu negeri ataupun satu negara mahupun peringkat global. Jadi kalau berubah jumlah penduduknya, jadi kita ada kadar pertumbuhan penduduk di situ. Jadi Mira,
Kalau kita lihat, boleh kita bergerak ke sini, Mira? Boleh, Cikgu. Boleh, okey. Kita Mari. bergerak ke sini, ya. Baik, Mira. Jadi, kalau Mira tengok dekat peta yang cikgu tunjuk dekat sini, cikgu dah warnakan peta-peta di sini. Okey, cikgu dah warnakan peta-peta di sini dengan warna-warna tertentu. Maksudnya di sini ialah, kalau Mira tengok sini, apa nombornya, Mira? Nombor negatif kosong, Cikgu. Bagus. Ini kosong hingga? Satu, Satu, dua, dan tiga ke atas. 3 ke atas. Baik, jumlah ni mewakili kadar pertumbuhan penduduk di sesebuah negara. Maksud dia, seandainya negatif kosong, Mira, maksudnya negara tersebut jumlah kematian dia lebih tinggi daripada jumlah kelahiran. Oh, okey. Kosong hingga satu pula bermaksud jumlah kelahiran dan jumlah kematiannya hampir sama. Manakala 1, 2 dan 3 ke atas bermaksud jumlah kelahirannya melebihi jumlah kematian. Yang membezakannya hanyalah sama ada kelahiran dia berlaku secara pesat ataupun secara perlahan. Okey. Okey, macam mana kita nak dapat jumlah ni, Mira? Okey, ini cara pengiraan dia, Mira. Jadi kita tengok yang bawah ni paling penting, Mira. Kadar pertumbuhan penduduk inilah yang kita nak dapat nanti. Dia mesti melibatkan yang pertama ialah kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Inilah cara kiraannya. Maksudnya jumlah kelahiran, ini jumlah kelahiran, Mira. Negara X jumlah kelahiran ditolak dengan jumlah kematian. Okey. Kita akan dapat jumlah dia lah. 346 489. Kita akan pindahkan ke sini. Kemudian ditambah dengan migrasi bersih. Migrasi bersih ialah perpindahan masuk tolak dengan perpindahan keluar. Macam Mira lah, kalau Mira nak keluar daripada Malaysia, seorang Malaysia terpaksa tolak keluar dari Malaysia. Jadi agak-agaklah kita agak 20,000 masuk, 5,000 keluar bersamaan dengan 15,000 orang. Jadi 15,000 orang kita masukkan dekat data, kemudian kita bahagikan 28,334,135. Jumlah apa tu, Mira? Ini jumlah apa tu? Kalau nak tahu jumlah apa, simpan dulu, Cikgu. Baik. Kita berhenti berehat dulu, Cikgu. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kepada anda di rumah, kalau nak tahu jumlah apa ni dan bagaimana cara pengiraannya ni, mungkin ada yang kurang jelas lagi. Betul. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Pendidik mulia, bukan untuk dipuja. Siang dan malamnya adalah perjuangan jua. Rela meluah bahagia, menelan duka nestapa. Dengan senyum dan takwa, biarpun sayuk di hutan belantara. Guru pendidik mulia, laksana kuntum kembang mekar, memuncak nama pembela sejahtera, abadi dalam harum nama. Dalam kelas membimbing pelajar, demi kejayaan kami kelak. Tugas guru bukannya mengajar, membina ilmu, menyempurnakan akhlak. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Cikgu tinggalkan anda semua dan juga saya dengan satu teka-teki. Iaitu, apakah jumlah di bawah ini? 28,334,135. Apa tu sebenarnya, Cikgu? Jumlah apa tu? Baik, kalau tadi kita dah pindahkan kadar pertumbuhan semula jadi, kemudian kita pindahkan migrasi bersih. Sekarang ni Mira tanya cikgu, apa tu 28 juta tu? Sebenarnya 28 juta tu mewakili jumlah penduduk pada pertengahan tahun di negara tersebut. Jadi apabila kita masukkan data tersebut, kita darabkan dengan 1,000, kita akan dapat jumlah 12.8 orang bagi setiap 1,000 orang. Tapi ini tidak mewakili ni, Mira. Ini tidak mewakili warna-warna ni. Yang mewakili warna-warna ni apabila kita bahagikan dia dengan 1,000 dan kita darabkan dia dengan 100, baru kita akan dapat jumlah ni 1.28. 1.28 agak-agak, Mira, dekat mana? Agak-agak negara mana? Di negara yang berwarna biru, Cikgu. Betul. Negara berwarna biru ni sebenarnya
termasuklah negara Malaysia. Oh, okey. Maksudnya kalau biru tu yang macam cikgu kata, kelahiran melebihi kematian. Cuma masih lagi terkawal. Berbanding dengan kalau 3 plus ni, 3 ke atas maksud dia kadar kelahiran dia terlampau banyak sedangkan jumlah kematian dia masih sedikit. Jadi apabila keadaan ini berlaku, dia akan negara tersebut kita anggap sebagai negara yang membangunlah, negara yang sukar untuk maju. Sebabnya ialah selagi banyak penduduk, sumber itu digunakan secara total. Jadi negara tak dapat memajukan negara tersebutlah. Okey. Baik. Selesai di bahagian ini Mira. Okey, kemudian cikgu akan ajar Mira tentang perkara yang kedua iaitu faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Jadi Mira dah tengoklah. Jadi Mira boleh agaklah. Oh, mana negara yang Mira nak pergi ni? Dah agak kan? Tapi simpan dulu. Takkan Mira nak pergi negara yang ramai orang? Tak mau. Takkan nak pergi negara yang kematiannya banyak? Takut juga tu. Jadi Mira dah nampak kan? Tapi simpan dulu. Last kali nanti cikgu nak tanya. Mira nak pergi negara mana? Sekarang kita bergerak ke sini Mira. Mari cikgu. Ini banyak-banyak ni ialah aktiviti kita seterusnya cikgu kan? Ya, jadi cikgu kenalkan dulu ini model negara. Cikgu ada negara X. Betul tak? Takut salah pula nanti. Betul. Negara X. Mira cikgu sediakan negara Y. Okey. Negara Y. Jadi dekat negara Y tu Mira, ni Mira jaga negara Y dan ini negara X. Di negara X dan negara Y, dia ada muda, dewasa dan golongan tua. Sama juga dengan negara D. Saya pun sama. Ya, ada sama juga. muda, dewasa dan juga golongan tua. Okey. Kenapa Mira? Kenapa kita perlu bahagikan kepada 3 ini? Ia akan berkait rapat dengan piramid penduduk nanti. Sebab Mira, golongan muda dan golongan tua kita anggap sebagai golongan yang kurang produktif berbanding dengan golongan dewasa. Dewasa ni golongan yang produktif. Baik, tak apa. Kita simpan dulu maklumat tu untuk segmen seterusnya. Sekarang kita tengok faktor berlakunya kadar pertumbuhan penduduk. Apa yang mempengaruhinya? Yang pertama Mira, boleh tak cikgu nak mula dengan nyanyian dulu? Sila cikgu, boleh. Bila tengok Mira cantik ini nak nyanyi dah pula. Sila cikgu, mari. Okey. Ala emak kawinkan aku. Ala emak kawinkan aku. Buah jambu 3 serangkai. Wah. Hanyut sebutir di tanah Jawa. Amboi. Buah jambu 3 serangkai. Hanyut sebutir di tanah Jawa. Apalah ilmu Cik Mira pakai. Makin ku pandang, makin ketawa. Baik. Okey, baik. Jadi, kenapa cikgu nyanyi tu? Bukan nyanyi saja Mira. Oh, betul lah, cantik tu memang cantik. Tapi cikgu nak cakap tentang salah satu faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk ialah perkahwinan. Baik Mira dah kahwin ke belum? Saya belum kahwin lagi cikgu. Mira sebagai seorang yang berkerjaya kan. Jadi mesti nak mengejar kerjaya dulu baru nak kahwin, betul? Okey, inilah yang kita akan bincang pada hari ini. Dari aspek perkahwinan Mira, wanita-wanita yang berkerjaya selalunya memilih untuk berkahwin lebih lewat daripada wanita-wanita yang tidak berkerjaya. Contohnya cikgu bagi di negara seperti Kemboja. Wanita-wanita di negara tersebut memilih untuk berkahwin awal berbanding dengan wanita-wanita di negara Singapura yang memilih untuk berkahwin lebih lewat. Sedangkan Mira, mengikut kajian, kadar kesuburan wanita ialah pada umur 15 hingga 49 tahun. Jadi seandainya dia berkahwin pada umur 15 tahun, tempoh kesuburannya lebih panjang berbanding dengan yang berkahwin pada umur 30 tahun. Jadi keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Sebab tu negara-negara maju, contoh negara barat atau negara-negara Eropah, kadar pertumbuhan penduduk mereka lebih stabil berbanding dengan kadar pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun atau negara miskin. Itu yang pertama. Okey, samalah juga Amira. Macam contoh kat sini. Yang lelaki ni dengan yang perempuan ni contohnya. Yang merah perempuan cikgu. Yang merah perempuan, yang ni lelaki. Okey, dalam ni negara X ni negara membangun. Mereka dah dewasa, mereka kahwin terus. Jadi, anak mereka akan lebih cepat. Akan ramai lagi lah. Berbanding Mira, dalam tu memang dewasa tu ramai. Tapi mereka memilih untuk kahwin lewat. Jadi, pertumbuhan penduduk untuk generasi muda akan berkurang. Kurang lah. Tu tua yang belah sana tu. Berkurang. Saya keluarkan dia. Ya, jadi dia akan lebih kurang. Sebab golongan dewasa memilih untuk berkahwin lebih lewat. Okey, baik. Bagaimana pula dengan faktor seterusnya, itu taraf pendidikan. Cikgu berbalik pada Mira sekali lagi. Mira, taraf pendidikan mesti tinggi. Boleh bekerja dengan hebat sekarang ni. Jadi, sama juga, taraf pendidikan ni boleh membuatkan seseorang wanita terutamanya ataupun keluarga menerima konsep
amalan perancangan keluarga dengan baik. Okey, Mira contohnya nak berapa anak esok? Saya, alamak, berapa ya nak terfikir cikgu? Sebab kebanyakan berdasarkan kajian, wanita-wanita yang bekerja selalunya akan memilih jumlah anak yang tak ramai sangat. Sebab sebenarnya kita akan fikir tentang kualiti hidup anak tu. Betul tak? Berbanding dengan negara-negara miskin, mereka tak pilih, mereka tidak menerima amalan perancangan keluarga tu dengan baik. Mereka menganggap lebih banyak anak lebih baik. Jadi itu menunjukkan perbezaanlah kadar pertumbuhan penduduk di sesebuah negara. Betul. Bila cakap pasal tu kan juga cikgu, macam setengah negara yang macam cikgu sebut Kemboja tadi tu, mereka rasa macam anak yang ramai itu diperlukan untuk kerja juga. Betul, Mira. Untuk meringankan beban keluarga. Betul. Jadi itu perbezaan dia lah. Sama juga kalau kita tak perlu tengok kepada negara, kita tengok kepada tempat. Bandar dengan luar bandar pun ada perbezaan. Betul. Penerimaan terhadap amalan perancangan keluarga itu sendiri. Baik, kita teruskan kepada amalan adat dan status quo. Baik. Amalan adat dan status quo ni maksud dia, kalau cikgu teruskan, okey, cikgu percepatkan sikitlah. Okey, amalan adat dan status quo ni kalau kita tengok di Malaysia, kita menerima anak ramai itu sebagai satu rezeki. Kan? Berbanding pula dengan Singapura. Mereka berbanding pula, maafkan cikgu, di China, mereka menganggap bahawa di negara mereka, keluarga mereka mesti ada anak lelaki. Dan bila mereka dah dapat anak lelaki, mereka tak perlu anak kedua. Di negara China. Mereka ada mentaliti macam tu. Tapi seandainya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Jadi mereka akan terus sampai anak lelaki. Okey, itu amalan adat dan status quo. Penerimaan mereka macam tu. Macam kita tak kisah asalkan lelaki atau perempuan. Baik, seterusnya ialah taraf kesihatan, Mira. Taraf kesihatan ni lebih kepada peranan kerajaan, Mira. Okey, peranan kerajaan. Contohnya, Mira, patutnya daripada muda jadi dewasa lah, betul? Daripada dewasa pergi ketua. Kemudian dia meninggal lah kan. Jadi sepatutnya perjalanan dia macam tu. Tapi seandainya taraf kesihatan sebuah negara tu teruk. Maksud cikgu bukanlah teruk. Maksudnya kerajaan tak dapat memberi prasarana klinik, ubat-ubatan dengan baik. Jadi sepatutnya perjalanan dia macam tu, dia meninggal. Masa lahir. Kemudian meninggal pada waktu muda. Apatah lagi kalau golongan tua, betul Mira? Jadi taraf kesihatan amat penting untuk memastikan golongan-golongan yang kita jaga ni tidak meninggal pada usia yang tidak sepatutnya lah. Lebih mudah kita cakap macam itulah. Kecuali sebab tu kalau tengok Singapura sendiri, kadar kematiannya agak rendah hingga menyebabkan umur golongan tua mencecah 85 tahun ke atas. Berbanding Malaysia, agak-agak Mira berapa? Malaysia punya range dia. Range dia dalam 60-an, 65 macam tu cikgu. Okey, dia berbeza antara lelaki dan perempuan. Kalau perempuan 77. Oh, okey. Kalau Malaysia, kalau lelaki 72. Perempuan lebih sikit lah. Perempuan lebih sikit. Kata orang sebabnya ialah perempuan ni tak stres. Oh, ya ke? Alamak. Baik, cikgu teruskan. Dari aspek kestabilan politik. Kestabilan politik ni apabila kerajaan menyediakan pelbagai prasarana, kita menarik siapa datang. Kita tarik orang luar untuk datang. Bijaklah Mira. Betul orang cakap orang cantik ni bijak. Alamak. Betul. Bila kita menyediakan prasarana yang baik, orang luar akan datang masuk. Jadi kerajaan terpaksa menerima. Sebab kadang-kadang memang kita pun tak cukup. Sektor-sektor tertentu kita tak cukup pekerja. Contohnya kerajaan terpaksa bekerjasama dengan negara Indonesia untuk mengimport pembantu-pembantu rumah dari Indonesia. Sebab kita kurang pekerja dari sektor tu. Jadi berlakulah migrasi masuk. Seterusnya ialah dasar governance. Dasar governance ni sangat menarik untuk cikgu terangkan. Kadang-kadang kerajaan ni dia tak boleh terlampau bergantung kepada family untuk buat family planning atau perancangan amalan perancangan keluarga. Terdapat di setengah negara, terutamanya negara Asia yang kerajaannya meletakkan satu dasar jumlah anak. Contohnya Singapura, kita ada dasar stop at 2. Maksudnya cukup 2 orang. 2 orang saja. Tak kisah lelaki ke perempuan, 2 dah cukup. Dan berjaya. Sebab tu sekarang ni Singapura berjaya mengekang kelahiran yang berlebihan. Sebab mereka sumber tak ada. Ada sebab mereka buat begitu. Di negara China pula, seorang je sebelum ni. Menyebabkan apa berlaku? Okey, bila seorang, macam cikgu cakap tadi, mereka mementingkan anak berapa? Anak apa? Anak lelaki. Anak lelaki. Bayangkan kalau Mira duduk di negara China, dahlah seorang. Anak perempuan pula. Apa yang jadi? Berlaku jenayah sosial. Mereka menggugurkan. Bila keadaan ini berlaku, banyak bantahan dibuat hingga menyebabkan pada tahun 2016 dasar ini dibubar. Okey. Baik, itu dasar
governance. Di Malaysia pula macam mana? Lain pula daripada Singapura dengan ni. Di Malaysia kita ada dasar kependudukan. Kalau negara lain halang, kita galakkan lagi anak banyak. Sebab dasar kependudukan negara, kita target 70 juta penduduk pada tahun 2100. Sekarang ni kita baru 32 juta. Jadi, apa kerajaan buat? Contohnya kalau cikgu contohnya, akan diberi cuti. Ya, Kalau, cuti bersalin kan? Cuti bersalin. Itu, kalau anak banyak pula diberi pelepasan cukai. Itu cara kerajaan nak galakkan anak ramai. Okey, sebenarnya adalah bencana alam. Okey, 3 yang terakhir yang cikgu akan sebut nanti ialah perkara yang kita tak dapat elak. Berlaku dalam keadaan kita tak boleh menolak. Di luar kawalan Di luar lah. kawalan kita. Kalau tadi kerajaan boleh kawal. Yang ni di luar kawalan. Contohnya bencana alam. Untuk pengetahuan Mira pernah dengar tsunami di negeri Aceh? Pernah, cikgu. Okey, banyak yang mati, Betul, beratus-ratus betul. ribu orang mati. Tsunami tersebut hingga kegarannya terasa hampir Malaysia. Betul. Okey. Jadi, jumlah kematian secara mendadak begitu menyebabkan apa, Mira? Menyebabkan kadar kematian meningkat pada tahun tersebut. Jadi, kerajaan terpaksa buat macam-macam lah untuk naikkan semula kadar kelahiran. Okey, untuk cover balik kadar kematian pada tahun tu. Bukan itu saja. Peperangan di Syria masih berlaku sampai sekarang ni. Ya, betul. Macam sekarang pun masih berlaku kan? Jadi, golongan contohnya golongan tua, golongan muda memang masalah lah. Tapi sebab dia ada satu keadaan di mana peperangan ni mereka tak akan bunuh golongan muda. Tapi mereka akan bunuh golongan dewasa yang terlibat dengan peperangan. Jadi golongan muda ni memang akan golongan dewasa akan berkurang. Ini Tapi pun kena kesan ingat jugalah. kesan dia juga. Golongan dewasa adalah golongan yang akan memangkin dua ni, muda dan tua. Seandainya golongan dewasa dah kurang, ini pun akan masalah, ini pun akan masalah. Betul. Jadi negara tersebut akan masalah bila golongan dewasa berkurang. Okey, kerana bencana alam dan peperangan. Sebenarnya adalah dari segi migrasi. Kalau tadi kita cakap migrasi masuk. Betul. Tapi sekarang adalah migrasi keluar. Mira lah. Mira tiba-tiba tadi tengah cek. Oh, datang-datang Mira nak keluar dari Malaysia ni. Ya. Tapi bukan dari aspek yang negatif. Mungkin Mira nak sambung belajar Nak kan. tiba ilmu di luar pula. Betul. Betul Mira. Kadang-kadang negara maju pun berpindah ke negara maju yang lain. Bukan kerana tak suka Malaysia. Kerana kadang-kadang kita nak dapatkan ilmu yang lebih. Contohnya dekat Malaysia bukannya tak bagus ilmu perubatan di sini. Tapi India terkenal dengan ilmu Betul, ilmu perubatan. perubatannya. Jadi kita nak menimba ilmu sebab apa? Kita nak bawa balik untuk berkhidmat di negara kita. Jadi migrasi macam ni berlaku, Mira. Dan yang terakhir sekali ialah wabak penyakit. Ini cikgu saja simpan hujung sekali. Mira tahu semalam berapa jumlah kematian, Mira? Wah, tinggi, cikgu. 17 orang, betul Mira? Betul. 17 orang meninggal akibat COVID-19. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah 1,700 orang. Jumlah 1,700 orang ni kita anggap kematiannya bukan secara semula jadi. Maksudnya meninggal atas sebab wabak. Jadi kematian bukan sebab semula jadi ni lah mengganggu pertumbuhan penduduk di sebuah negara. Apatah lagi di Malaysia. Kan? Kalau kita lihat pula kes sekarang ni menjadi-jadi di India, semestinya kadar pertumbuhan penduduk di India akan terganggu. Betul. Okey, boleh Mira? Boleh, cikgu. Okey, selain daripada itu, untuk pengetahuan Mira, pada tahun 2019 India telah mengalami juga telah dilanda wabak H1N1. Okey, ribuan juga yang mati. Jadi India ni memang sebab apa India ni selalu disebut dengan wabak? Mungkin sebab pada saya mungkin sebab rakyat dia terlalu ramai. Betul. Jumlah penduduk dia. Sebab tu cikgu cakap tadi untuk Mira cari negara yang ada kualiti hidup yang tinggi, menjamin kualiti hidup yang tinggi, mesti kena lihat kepada kadar pertumbuhan penduduk negara tersebut. Kalau 3+ ke atas, kualiti dia akan berkurang. Ya. Okey, itu dia Mira. Baik. Okey, itu dia. So sekarang kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 faktor ataupun ialah faktor lah yang menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk ni kan. Ya. Dan yang paling kita boleh relate sekarang ni semestinya yang wabak penyakit ni. Betul, yang sebab berlaku dia, sekarang di sebab negara bukan kita. hanya di Malaysia saja tapi Betul. seluruh dunia menghadapinya sekarang kan cikgu. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Boleh. Lepas ni kita nak buat aktiviti yang lain pula Betul. untuk kita faham dengan lebih jelas topik kita pada hari ini iaitu kadar pertumbuhan penduduk. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
Didik TV, KPM. Okey, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Azmi. Tadi kita dah belajar ada 9 faktor kepada kesan pertumbuhan penduduk. Sekarang ni aktiviti seterusnya kita nak kena pasti pula komposisi penduduk dan juga kesan dia. Tapi nak tanya Cikgu Azmi dulu, apa sebenarnya yang dimasukkan dengan komposisi penduduk tu? Okey, komposisi penduduk tu tadi kalau Mira tengok balang tadi kita ada apa? Kita ada muda, dewasa dan juga golongan tua. Jadi apabila kita labelkan dalam bentuk bar, dia akan jadi macam depan ni. Oh, okey. Ini kita panggil sebagai piramid penduduk. Komposisi ialah pengisian dalam piramid tersebut. Kalau Mira tengok dekat sini, kita ada warna kuning. Kuning ni ialah golongan muda, golongan tua, merah, dan biru golongan tua. Sebenarnya ia tidaklah mewakili sepenuhnya piramid penduduk. Sepatutnya piramid penduduk ada 20 bar. Tapi sebabkan 20 bar kan nanti sampai atas pula kan. Jadi cikgu buat dia punya model sahaja. Tapi kita boleh bincang aspek yang sama. Baik Mira, kalau Mira tengok dekat sini, maksud dia Mira dekat bahagian kiri ni, bahagian kanan Mira ni, ini adalah golongan lelaki. Okey, ini lelaki. Yang sini perempuan. Okey, baik Mira. Jadi kalau Mira tengok dekat sini, apa yang cikgu nak tunjuk pada Mira ialah semakin lebar satu-satu masa cikgu pada satu-satu umur, maksudnya umur dia golongan tu banyaklah. Contoh dekat sini Mira tunjukkan golongan mana yang banyak? Golongan banyak ialah golongan dewasa. Dewasa ataupun golongan muda. Oh, maksudnya macam ni Ya, dia punya panjang memanjang dia. macam tu. Okey, golongan muda betul cikgu. Golongan muda lebih banyak betul. Golongan muda lebih banyak, kemudian diikuti oleh golongan dewasa kemudian golongan tua. Untuk pengetahuan Mira, struktur umur kita boleh bincang dari 3 aspek untuk setiap piramid. Piramid ni dia melambangkan macam ni Mira. Okey, Mira tak mungkin cikgu belum bagi tahu. Bila kita tengok piramid penduduk sebuah negara, kita tahu negara tu negara maju ke, negara mundur ke. Jadi Mira nanti kalau nak pindah, Mira kena tengoklah komposisi penduduk dia tu. Baru Mira boleh agak negara ni mungkin boleh bagi kualiti ada tak kualiti penduduk tu dapat bagi tak pada Mira. Okey, baik. Kalau Mira tengok kat sini. Dari segi struktur penduduknya, okey Mira, umur 0 hingga 19 tahun yang kuning ni lebih tinggi daripada yang lain. Betul? Okey, Mira kena tahu bahawa jumlah yang merah ni, yang merah ialah yang bekerja. Yang bekerja ni akan menyara yang muda dan yang tua. Jadi yang mana yang produktif sebenarnya? Yang produktif sebenarnya ialah golongan dewasa yang merah. Golongan dewasa. Jadi golongan dewasa ni sangat penting. Okey, nanti Mira tengok piramid berbeza, lain pula dia punya jumlah dia. Okey. Ini yang paling mudahlah. Ini ialah piramid bagi negara-negara membangun. Contohnya negara Filipina, negara Thailand. Okey. Negara-negara macam ni jumlah golongan muda dia tinggi. Bila golongan muda tinggi, beban tugas untuk menyara golongan muda tu terletak pada golongan dewasa. Sedangkan golongan dewasa tak sebanyak golongan muda. Jadi kalau tengok kat sini, Mira rasa agak-agak dia punya kadar kelahiran tinggi atau rendah? Kalau macam ni cikgu, kadar kelahirannya ialah tinggi. Betul Mira. Jadi sebab itulah negara Thailand dia takkan boleh maju dengan cepat. Sebab sumber dia terpaksa dibahagikan. Macam ni lah Mira. Mira ada sebuah rumah, ada 10 buah bilik air. Sepatutnya berapa orang boleh duduk rumah tu? Ada 10 bilik air yang boleh mandi. 10 bilik air, ada sepatutnya 10 orang lah. 10 orang lah. Tapi ramai pula yang bawa anak-anak dia semua. Ada 50 orang. Jadi kita terpaksa berkongsi. Okey. Jadi ini yang berlaku. Okey. Yang kedua ialah apabila keadaan yang berlaku, negara ni dia terpaksa banyak beri sokongan kepada golongan muda hingga kan taraf kesihatan dia tak dapat bagi tumpuan. Jadi datang wabak tak dapat bagi tumpuan, dia tak dapat sediakan prasarana kesihatan hingga menyebabkan golongan tua yang sedikit. Perasan tak golongan tua dia sedikit, lebih sedikit dari golongan dewasa. Jadi dahlah sedikit golongan tua dia. Seterusnya adalah tahap umur pun rendah. 65 atau 70 tahun dah meninggal dunia. Okey, boleh Mira? Boleh, kemudian kalau kita tengok nisbah pula, ini selalu orang cakap kenapa nak kahwin 4? Sebab jumlah perempuan banyak. Oh, perempuan lagi banyak? Ya ke? Betul ke golongan perempuan lebih banyak? Alamak, saya rasa Cuba tapi memang betul pun cikgu. Itu yang fakta kan? Betul. Perempuan melebihi lelaki. Tapi bukan di Malaysia. Nasib baik. Nasib baik ini bukan di Malaysia. Bukan di Malaysia. Tapi ini secara umumnya lah. Sebenarnya perempuan akan melebihi lelaki. Okey. Baik. Boleh kita bergerak kepada yang seterusnya? Boleh. Negara seterusnya. Ini kalau tadi negara membangun. Ini pula kita panggil, itu kita panggil piramid progresif. Ini kita panggil piramid regresif atau piramid
peralihan. Regresif Regresif atau piramid peralihan. Baik, kalau tadi jumlah apa ni Mira? Jumlah golongan mudanya? Jumlah golongan muda dia lebih banyak, lebih ramai. Lebar, okey. Ini? Kalau yang ini sedikit pula cikgu. Jadi ada setengah negara dia telah menghalang kelahiran ataupun kadar kesuburan negara tersebut turun dengan mendadak. Menyebabkan jumlah mudanya sedikit. Tapi jumlah dewasanya ramai. Bagus tak sepatutnya? Kalau macam ni, Kalau melihat kepada golongan produktif. kalau produktifnya bagus kerana dewasa yang menampung. Tetapi kita pun perlukan orang muda juga kan cikgu untuk masa hadapan. Baik, pandailah. Jadi Soalan macam cikgu nak bincang dah bincang. Mira dah jadi bagus macam Mira. mana cikgu? Betul tak? Kalau kita tengok kat sini pun Mira dah boleh bincang banyak benda kat sini. Sebab tu murid-murid kat rumah kena tengok, kena pandai baca piramid penduduk. Mira pun pandai. Lihat piramid penduduk. Baik, jadi kalau kita lihat kat sini, bila golongan dewasa dia banyak, kerajaan dapat menumpukan lebih banyak pembangunan terhadap negara. Sebab tu kalau kita tengok golongan tuanya lebih ramai. Betul tak? Golongan tua lebih ramai. Okey, ini negara apa Mira? Mira agak. Kalau macam ni Singapura boleh cikgu? Betul. Ini negara Singapura. Sebab apa? Singapura telah memperkenalkan dasar stop at 2. Tapi sekarang ni akan dimasalah pada 20 tahun akan datang. Betul. Sekarang sebab tu 20 tahun akan datang semestinya Singapura akan terpaksa menggunakan khidmat luar migran-migran untuk memenuhi sektor-sektor pekerjaan mereka. Sekarang pun dah berlaku Mira. Berapa banyak rakyat-rakyat Johor yang bekerja di Singapura. Boleh Mira? Boleh cikgu. Tapi bagusnya ialah bila sektor perkhidmatan kesihatan itu meningkat, baik cemerlang, semestinya jumlah golongan tua meningkat itu satu perkara lah. Jangka hayat tu tinggi Mira. Ya, taraf kesihatan tu lah cikgu. Ya, taraf kesihatan meningkat, jadi jangka hayat 80, 85 sampai 90 tu perkara biasa. Berbanding di Malaysia tadi berapa Mira? 77. Dan 72 kan. Okey, baik. Okey, kesannya sangat banyak. Yang pertama tenaga kerja yang banyak Mira. Okey, kemudian asas untuk kemudian asas dia yang dibuat untuk golongan muda, sekolah dah tak perlu banyak sangatlah sebab golongan muda dah sedikit. Tapi kemudahan asas untuk golongan tua pula kena tambah. Kena tambahlah. Bandingan ni taklah perlu banyak. Tapi ini kena tambah banyak yang golongan tua menyebabkan pencen ditambah, kemudian dengan rumah orang tua lagi ditambah. Ini kesan dia lah Mira. Memang salah, dia ada kesan positif dan kesan negatif. Pro cons dia lah kan cikgu. Okey, baik. Seterusnya ialah dari aspek yang seterusnya ialah kita panggil sebagai kita kena ke sini dulu Mira. Yang ni kena terakhir. Boleh Mira ke sini. Okey, ini ini kita panggil piramid stabil. Okey, kalau tadi piramid regresif atau peralihan, ini piramid stabil. Contoh negara yang ada piramid stabil ni ialah negara Jepun. Sebab apa? Dia macam ni Mira. Kalau kita nak kekalkan 100 orang dalam satu negara, 2 orang berkahwin, berapa jumlah anak ada untuk kita pastikan dia kekal 100? Laki kahwin dengan perempuan, berapa jumlah anaknya supaya dia kekal 100 orang je? Semua sama je? Sama je. Jadi, berapa orang? Seorang tu ada 2 orang kahwin. Okey, jadi perlukan berapa cikgu? 2 orang lah. 2 orang. Okey. Seorang mewakili tempat mak dia, seorang mewakili tempat ayah dia. Supaya kalau negara tu 100 je. Sebab tu kalau Mira tengok, sama saja jumlah anak. Di Jepun macam tu. Mereka memilih sendiri walaupun tak ada dasar mengatakan bahawa mereka perlu anak berapa jumlah tertentu, tapi di Jepun disebabkan semua yang berkerjaya macam Mira ni, yang golongan perempuan ni tahu bahawa cukup seorang atau 2 orang saja. Sebab tu dia punya kelebaran dia sama. Maksudnya suami dan isteri 2 orang akan ada seorang anak dan 2 orang anak yang akan menggantikan mereka nanti. Tapi kan cikgu, kalau yang ini jumlah kelahirannya pun 2 juga, sama macam Singapura. Tapi kenapa Singapura rakyat mudanya sedikit? Singapura berbanding dengan Jepun, dekat Singapura, dia menyebabkan walaupun kerajaan meletakkan stop at 2, tapi ada penduduk yang memilih untuk tak mempunyai anak. Bila kerajaan menetapkan sesuatu macam tu, apa akan berlaku ialah penduduk akan memilih untuk lebih pendidik dah dilatih untuk tak perlu anak lah kalau macam tu. Dah lah nak kena bayar yuran belajar lagi tinggi, tak perlu ada anak. Berlainan dengan Jepun. Korea. Jepun. Okey. Jadi apa kelebihannya? Ini adalah piramid yang terbaik, jangka hayat tinggi,
golongan produktif pun banyak, jumlahnya ideal lah. Ideal untuk golongan muda. Baik, yang terakhir sekali Mira ialah piramid terganggu. Piramid terganggu ni seandainya contoh macam cikgu cakap tadi tentang COVID-19 di India, di Malaysia. Dia tak ada satu bentuk khas. Piramid terganggu ni apabila wabak berlaku. Nampak tak? Tiba-tiba golongan lelaki sikit sangat. Tiba-tiba golongan perempuan jadi banyak. Betul. Mungkin dekat contoh di Syria contohnya berlaku peperangan. Golongan dewasa dipanggil untuk berperang. Jadi golongan lelaki dewasa akan berkurang. Yang jaga anak di rumah ialah golongan perempuan. Jadi yang banyak mati takkan yang perempuan. Mesti yang lelaki. Jadi piramid terganggu ni maksud dia piramid di mana keadaan di mana piramid tu kadar pertumbuhan penduduk tu tak berlaku secara normal. Tapi dia akan pulih tapi memerlukan jangka masa yang lama. Dia ambil masa lah ambil untuk masa. pulih. Baik Mira, jadi cikgu dah terangkan secara sepintas lalu. Boleh tak cikgu nak uji minda Mira? Oh, boleh. Silakan cikgu. Okey. Boleh tak kita ke belakang? Boleh. Okey. Jadi cikgu nak uji saya dan juga murid-murid yang berada di rumah ya. Betul. Murid-murid pun ni. Okey, baik. Okey. Mira, agak ni apa Mira? Kalau kita lihat pada faktor tadi. Ini peperangan ni cikgu. Betul, peperangan. Boleh tak Mira bagi satu contoh peperangan yang cikgu sebut tadi? Peperangan seperti di Syria. Pandai. Jadi dia dapat mengurangkan penduduk ke menambahkan jumlah penduduk? Menyebabkan pengurangan kadar jumlah penduduk. Betul. Okey, baik. Seterusnya. Oh, ini saya tahu. Ini perkahwinan. Perkahwinan. Apa perbezaan dua benda yang cikgu sebut tadi? Kahwin awal dengan kahwin lewat. Lewat. Okey. Jadi Mira, yang mana satu? Saya kahwin lewat. Okey, seterusnya. Ini Mira. Ini pendidikan. Pendidikan. Penerimaan terhadap konsep apa tadi cikgu cakap? Terhadap konsep Amalan, perancangan keluarga. Keluarga. Okey, mereka yang berpendidikan sebenarnya akan menerima dengan baiklah amalan perancangan keluarga. Macam mana pula dengan ni Mira? Okey, ini ialah negara maju. Okey, negara maju. Kita akan menarik migrasi luar untuk masuk ke dalam. Betul Mira. Okey, seterusnya. Ini ialah taraf kesihatan. Taraf kesihatan. Jadi kalau taraf kesihatan baik, maksud dia jumlah apa yang akan berkurang? Jumlah kematian akan berkurang. Betul. Okey, jadi pula Mira? Ini pindahan cikgu. Pindahan, ni. perpindahan. Contohnya macam perpindahan masuk tadilah. Okey, ini migrasi tadi. Okey. Seterusnya ialah apa ni? Ini ialah wabak. Wabak penyakit. Okey, yang salah satu faktor yang kita sebut tadi. Dan yang terakhir ini ialah dasar ini apa ni? kependudukan negara. Oh, dasar kependudukan negara. Ataupun kita panggil dasar governance tadi. Yang cikgu cakap China, Singapura dan Malaysia sendiri. Okey. Seterusnya ialah apa ni? Yang terakhir sekali, okey ini saya tahu. Ini ialah budaya. Betul. Cikgu kata ini Mira tak dapat tangkap. Dapat tangkap je kan? Ini ialah status faktor quo. budaya. Status quo. Jadi mereka menganggap bahawa anak ramai itu pentinglah. Jadi mereka nak buruh dan jumlah buruh yang banyak. Okey. Yang ni. Ini yang Malaysia Mira. Malaysia. Kita tengok. Okey, Malaysia lelaki 2019 16.8 juta, perempuan 15.8. Lelaki lebih dari perempuan lah. Okey, yang ni. Tengok 0 hingga 14 tahun 23. Okey. 15 hingga 64 tahun 70. Dan ini 65 tahun ke atas ada 6.7. Agak-agak piramid apa Mira? Ini kalau kita tengok tapak dia. Tapak dia tengah-tengah dia lebih lebar. Jadi ini ialah piramid peralihan. Betul. Jadi Malaysia berada di piramid peralihan. Betul. Malaysia dengan Singapura lebih kurang sajalah. Cuma Singapura lebih mantap dari segi ekonominya. Baik, itu saja Mira. Wah, itu dia dah uji minda dah ni. Nasib baik betul. Adalah salah satu tadi tapi tak apa. Jadi kalau saya boleh jawab, saya yakin mereka yang berada di rumah pun pastinya boleh jawab juga cikgu. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
dan kira, tak terhingga pengorbananmu. Hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku tenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sekejap je dah nak habis dah cikgu. Itulah. Alamak, okeylah cikgu. Disebabkan kita pun dah nak habis, masa kita pun dah tak banyak cikgu. Mungkin di ruang masa yang terakhir ni cikgu boleh ceritakan sedikit kesimpulan ataupun rumusan apa yang kita dah belajar selama 1 jam ni cikgu. Silakan. Okey. Baik Mira, jadi cikgu nak uji dulu. Jadi cikgu tercapai tak hari ini? Yang pertama, adakah kita dah belajar tentang konsep pertumbuhan penduduk? Dah belajar Dah cikgu. belajar tentang konsep pertumbuhan penduduk. Kemudian cikgu cakap, cikgu mengharap anak-anak murid cikgu dapat mengetahui tentang faktor-faktor berlakunya pertumbuhan penduduk. Okey, kita ada berapa Mira tadi? Kita ada 9 faktor. Bagus, kita ada 9 faktor. Dan yang ketiga ialah murid-murid dapat merumus kesan melalui piramid penduduk. Jadi kita ada 4 piramid penduduk. Ya. Baik Mira, secara rumusannya Mira, kita tak boleh cakap piramid penduduk ini bagus, piramid penduduk ini bagus. Sebenarnya negara ni bergerak maju. Secara perlahan ataupun secara pesat. Jadi kalau kita lihat dekat sini, mungkin sebuah negara tu memilih untuk mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi. Sebab mereka memerlukan tenaga buruh yang banyak. Contohnya di negara-negara Afrika contohnya. Kita tak boleh cakap, tak boleh, negara ni tak boleh maju. Tak. Norma mereka memilih untuk macam tu. Jadi tak ada masalah. Okey, mungkin di negara kita, contohnya di saat kita negara Singapura mengekang jumlah kelahiran, kita pula menambahkan jumlah diminta untuk tambah jumlah kelahiran. Adakah ada satu yang betul dan satu yang salah? Tidak. Sebenarnya ikut visi negara tersebut. Namun begitu, walau apa-apa pun, dari segi geografinya kita perlu faham bahawa pertambahan jumlah penduduk akan membawa pada kesan negatif terhadap penggunaan sumber. Sumber kita dah tak banyak, Mira. Betul. Jadi apabila pertambahan penduduk tidak dikawal, sama ada secara semula jadi ataupun secara daripada peranan kerajaan itu sendiri, ia akan bawa kepada penggunaan sumber secara maksimum. Jadi sukalah nanti anda generasi kita akan datang, anak-anak Mira, cucu-cucu Mira, cucu-cucu cikgu nanti untuk merasai nikmat alam sekitar kita. Sebab sumber semua kita dah pakai. Betul. Okey, itu saja Mira. Ya, baik. Itu dia sedikit rumusan daripada cikgu kan selama 1 jam yang kita belajar ni. Jadi saya rasa mereka di rumah pun sekarang dah jelas dah apa yang dimasukkan dengan 4 piramid ni. Betul. Kita ada progresif, peralihan, piramid stabil dan juga piramid terganggu. Ya, betul. Cikgu? Dan saya pun yakinlah yang macam cikgu sebut tadi, segala objektif pembelajaran pun dah tercapai, mereka pun dah faham. Jadi sebelum kita akhirilah kelas kita kan cikgu. Sebelum tu, Mira sila. tak beritahu cikgu lagi. Apa tu cikgu? Nak pindah ke mana? Cikgu dah bantu Mira macam-macam dah ni. Saya nak pindah ke mana Tadi saya dah pilih-pilih tu kan. Lepas saya dah belajar semua ni, saya rasa tak apalah cikgu, saya tak jadi dah nak pindah. Saya akan kekal di Malaysia sahaja. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negara sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Betul tu. Dan Malaysia tanah tumpah darahku. Berbangga menjadi rakyat Malaysia. Kan cikgu? Jadi sebelum kita akhiri kelas kita ni, dah tak jadi pindah dah ni. Raya pun dah nak dekat. Jadi mungkin ada sedikit ucapan hari raya daripada cikgu untuk semua anak-anak murid cikgu di sekolah, guru-guru dan juga yang sedang menonton sekarang. Silakan. Terima kasih Mira. Baik, cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar di SMK Sultan Ahmad Tajuddin, kepada kedua ibu bapa cikgu di Kedah Darul Aman, dan seterusnya kepada kru-kru dan murid-murid cikgu di rumah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ya, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Jangan main mercun. Dan kepada anda yang baru menonton, anda kata yang baru menonton kita dah nak habis ni, boleh tengok secara ulangan ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Dan di sini juga saya ingin mewakili ke semua ahli kru produksi Mahir ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, jaga diri walau di mana saja anda berada. Kita raya dalam keadaan yang sederhana dan norma baharu. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.